Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan secara ringkas tentang penulisan artikel yang telah saya buat, iaitu tahap pengetahuan dan amalan solat fardu dalam kalangan pelajar sekolah menengah jenis mubalik di Kota Kinabalu, Sabah. Secara keseluruhannya, isi kandungan artikel ini meliputi abstrak pengenalan, sorotan literatur, metodologi kajian, dapatan kajian, perbincangan dan cadangan dan seterusnya kesimpulan. Secara umumnya dalam kajian ini melibatkan 108 orang responden dalam lingkungan umur 13, 14 dan juga 16 tahun yang belajar di sekolah menengah jenis mubalik. Dan hasil kajian menunjukkan bahawa responden mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi dan menyedari kepentingan solat. Walau bagaimanapun, bilangan responden yang konsisten melaksanakan solat itu masih kecil ataupun berada pada tahap yang sederhana. Apa yang ditonjolkan dalam pengenalan kajian ini adalah berkenaan dengan isu pelajar pada masa kini yang terlibat dengan penyalahgunaan dada, murtad, pergaulan bebas, samsing jalanan, rempit, pembuangan bayi dan banyak lagi. Dan jika kita lihat pada dewasa ini, sudah tentulah teknologi yang ada pada masa ini juga turut berkait rapat dengan isu-isu pelajar yang membimbangkan. Di bahagian penyataan masalah, beberapa kajian yang telah dikenal pasti antaranya Muhammad Kushairi et al. 2019 menyatakan bahawa solat fardu mempengaruhi sikap seseorang. Namun pada masa kini, solat fardu ini nampaknya diabaikan dan kurang diamalkan. Dan yang kedua, faktor ataupun isu teknologi dan media massa turut menjadi faktor utama kepada pengabaian solat dalam pelajar pada masa kini. Dan faktor yang ketiga melibatkan solat mengikut keselesaan sendiri, yang bermaksud jika pelajar itu ingin solat, maka mereka akan menunaikan solat tersebut, dan sekiranya merasakan tidak ingin menunaikan solat, mereka tidak menunaikan solat sama sekali. Dan ini dijelaskan oleh kajian Suhaila et al. 2018. Dan ada beberapa lagi kajian seperti Ruhaida 2018 yang berkaitan dengan ramai pelajar yang mendakwa tidak dapat melaksanakan solat dengan betul dan tepat disebabkan kurangnya pengetahuan tentang solat dan kurangnya kesedaran tentang kewajipan mengerjakan solat fardu. Daripada penyataan masalah dapat disimpulkan objektif kajian ini berkait rapat untuk mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar terhadap kepentingan solat dan juga untuk mengenal pasti tahap amalan solat fardu dalam kalangan pelajar. Dari sudut sorotan literatur ataupun kajian-kajian lepas yang menyokong kepada terhasilnya kajian ini adalah yang pertama berkaitan dengan tahap pengetahuan tentang solat fardu berdasarkan kajian daripada Sharifah Noor 2012, Muhammad Zainal Abidin et al. 2013 dan Jamalia et al. 2017, yang mana dalam kajian mereka menunjukkan responden tahu dan faham tentang kewajipan solat itu secara umum, tetapi tahap keilmuan ataupun pengetahuan dan kefahaman mereka dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan ibadah solat itu masih kurang memuaskan. Dan juga kajian daripada Shukri et al. 2014 yang mendapati penghayatan pelajar terhadap solat fardu juga masih agak rendah. Dan kajian daripada Hasna et al. 2015 yang mendapati majoriti pelajar mempunyai kefahaman yang baik tentang solat fardu, tetapi mereka terdapat sebilangan pelajar yang tidak solat kerana kurang kesedaran dan pengetahuan yang cukup tentang tuntutan solat.
Dan kajian daripada Saera juga 2019 turut mengaitkan kurikulum pendidikan Islam dikatakan masih kurang berkesan kerana masih terdapat banyak masalah sosial dalam kalangan remaja berlaku. Kemudian berkaitan dengan tahap amalan solat fardu, antaranya kajian daripada Azhar et al. 2021 berkaitan dengan satu kajian yang dilakukan terhadap guru-guru Islam di bangsa perguruan Batu Lintang yang mendapati pelaksanaan solat individu Muslim masih kurang memuaskan walaupun mereka mempunyai tahap pendidikan yang tinggi. Dan seterusnya kajian daripada Muhammad Kushari et al. 2018 yang mengkaji tentang hubungan antara sikap murid terhadap pengamalan solat fardu dan dampaknya terhadap pembentukan sasia, menemukan bahawa meskipun kefahaman murid tentang kewajipan solat fardu cukup baik, namun sikap mereka dalam melaksanakannya masih kurang memuaskan. Dan ada lagi beberapa kajian seperti kajian Hasna 2016 dan juga Nurul Syuhada 2017 yang mengenal pasti bahawa terdapatnya hubungan yang signifikan antara pengajaran guru, sikap pelajar terhadap ibadah solat dan kesekitaran pembelajaran pelajar dengan pelaksanaan solat. Secara keseluruhannya, metodologi kajian dari segi reka bentuk kajian adalah berbentuk deskriptif menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif dengan populasi kajian terhad kepada pelajar sekolah jenis mubalik sahaja yang berjumlah 155 orang yang berada di sekitar kota Kinabalu, dan daripada jumlah tersebut seramai 108 orang pelajar telah dipilih daripada tingkatan 1, 2 dan 4, yang mana sampel penentuan adalah berdasarkan kepada Craigie Morgan. So, dapat dirumuskan instrumen kajian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui pengedaraan soal selidik. Jadi di dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan soal selidik dengan skala Likert yang mengandungi 5 mata, iaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Okey, dan dari segi kaedah analisis data adalah menggunakan perisian SPSS versi 25.0. So, dari data sosiodemografi dalam bahagian A dianalisis menggunakan peratusan, iaitu analisis deskriptif bagi mendapatkan min dan nilai peratusan, manakala data dalam bahagian B dan C dianalisis menggunakan nilai min dan juga sisian PLY. Kita pergi kepada dapatan kajian yang mana daripada jadual 2 taburan data responden mengikut jantina adalah responden terdiri daripada 51 orang, 47.2% pelajar lelaki dan 57 orang, 52.8% adalah pelajar perempuan. Kemudian dari segi aspek umur ialah pelajar yang berumur antara 13 tahun dengan jumlah peratusan sebanyak 47.2%, 14 tahun dengan jumlah peratusan sebanyak 35.2% dan 16 tahun seramai 18 orang dengan jumlah peratusan iaitu 17.6%. Kita pergi kepada jadual 3 berkaitan dengan tahap pengetahuan pelajar terhadap kepentingan solat fardu, menunjukkan nilai min bagi tahap pengetahuan pelajar adalah sebanyak 4.37 dengan jumlah sisian PLY adalah 0.396. Dan daripada jadual skor min Creswell 2021, tahap pengetahuan pelajar terhadap kepentingan solat fardu dalam kalangan pelajar sekolah jenis mubalik di Kota Kinabalu Sabah adalah pada tahap yang tinggi. Dan bila dilihat dalam jadual 4, nilai bagi min tahap pengetahuan mengenai kepentingan solat fardu dalam kalangan pelajar sekolah, keseluruhan skor min pada tahap adalah pada tahap tinggi, pada tahap pengetahuan tentang kepentingan solat, dan dengan nilai skor min pada lingkungan 3.67 sehingga 5.00.
Item B11 telah mencatatkan nilai min yang tertinggi iaitu 4.80 dengan sisian piawai 0.507. Item ini berkaitan dengan solat merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah di mana majoriti responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Item B4 mencatatkan nilai min kedua tertinggi iaitu 4.75 dengan sisian piawai 0.500 dengan pernyataan solat ini adalah kewajipan yang dipantukan ke atas setiap individu. Seterusnya hanya terdapat dua sahaja pernyataan yang menunjukkan skor min pada tahap yang rendah iaitu item B2 melalui pernyataan saya segera menunaikan solat sebaik sahaja masuk waktu solat dengan nilai min 3.39 dengan sisian piawai 0.955 yang menunjukkan bahawa responden setuju dengan pernyataan tersebut. Sementara hasil analisis bagi item B1 menunjukkan responden kurang setuju dengan pernyataan saya sentiasa menunaikan solat fardu 5 waktu setiap hari yang mencatatkan nilai min 3.57 dengan sisian piawai 0.939. Kemudian kita pergi kepada jadual 5 yang berkaitan dengan tahap amalan solat fardu dalam kalangan pelajar sekolah menengah jenis mubalik di Kota Kinabalu, Sabah, yang mana menunjukkan nilai min tahap amalan pelajar adalah sebanyak 3.07 dengan jumlah sisian piawai adalah 0.553. So, daripada jadual skor min JNB 2005 tahap amalan solat dalam kalangan pelajar sekolah jenis mubalik di Kota Kinabalu, Sabah adalah pada tahap yang sederhana. Sementara jadual 6 yang berkaitan dengan nilai min tahap amalan solat fardu adalah pada tahap yang sederhana di mana item C5 bagi pernyataan saya pernah meninggalkan solat fardu jika saya sibuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru berada pada nilai min yang tinggi iaitu min 3.41 dengan sisian piawai 1.208. Ini membuktikan bahawa majoriti responden sangat bersetuju bahawa solat pernah ditinggalkan sekiranya perlu menyiapkan sesuatu tugasan. Pernyataan bagi item C3 iaitu solat yang paling berat untuk ditunaikan adalah solat subuh dengan nilai min 3.31 sisian piawai 1.249 menunjukkan bahawa responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. Daripada 10 item yang diberikan, item C6 sehingga item C10 yang menjurus kepada waktu solat yang sebenar menunjukkan bahawa item C9 iaitu bagi pernyataan saya tidak pernah meninggalkan solat maghrib dengan nilai min 3.25 sisian piawai 1.086 berada pada nilai min yang tinggi dengan tahap sederhana. Sementara bagi item C6 iaitu pernyataan saya tidak pernah meninggalkan solat subuh dengan nilai min 2.64 sisian piawai 1.000 berada pada nilai min dan tahap sederhana. So, ini secara langsung menggambarkan bahawa solat yang paling sukar untuk dilaksanakan secara konsisten adalah solat subuh dalam kalangan pelajar di sekolah mubalik tersebut. Kemudian kita pergi kepada perbincangan dan cadangan. Jika dilihat mengenai tahap pengetahuan pelajar dan kepentingan solat, menunjukkan bahawa tahap pengetahuan mereka sangat tinggi dan ini didukung oleh hasil kajian yang dilakukan oleh Ahmad N 2019 yang menemukan bahawa pelajar pada dasarnya faham dan memiliki kefahaman tentang hukum dan kewajipan solat 5 waktu serta memahami bahasa dan akibat dari pelaksanaan solat fardu tersebut. Kemudian daripada soalan kajian yang berkaitan dengan tahap amalan solat fardu pula didapati hasil kajian adalah pada tahap yang sederhana dan ini disokong oleh dapatan daripada kajian Hasna dan Abu Sama 2021 yang menunjukkan bahawa pelaksanaan solat fardu dalam kalangan pelajar yang mengikuti program sicil di Kolej Komuniti Bandar Penawar dan Kolej Komuniti Cawangan Kelang Patah golong dalam tahap yang lemah. Ya, sebagaimana yang dibuktikan oleh jumlah dan peratus responden yang menjawab bahawa mereka hanya kadang-kadang melakukan solat fardu. So, secara kesimpulannya, kita ketahui amalan solat fardu ini adalah
solat yang sangat berharga di sisi Allah dan yang pertama dihisap oleh Allah di hari kiamat nanti. So, bagi mencapai darjat ini, maka sebagai orang Islam kita hendaklah mempunyai solat yang betul, faham dan melaksanakan apa yang diajar oleh Islam dan ikhlas kerana Allah. Kerana hanya dengan solat sahaja yang kita ada hanya dengan solat sahaja sebenarnya yang boleh membantu kita pada hari kiamat kelak. Dan daripada hasil kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa pelajar mempunyai kesedaran yang tinggi tentang kewajipan solat. Mereka tahu siapa yang meninggalkan solat, bermaksud mereka akan meruntuhkan agama. Dan mereka tahu siapa yang meninggalkan solat, maka mereka akan mendapat azab di hari akhirat.